Teluk Intan merupakan salah satu bandar bersejarah yang terletak di selatan negeri Perak dan ia merupakan pusat pentadbiran bandar terbesar di daerah Hilir Perak. Suatu ketika dahulu, Teluk Intan dikenali sebagai Teluk Anson dan ia merupakan bandar ketiga terbesar dengan populasinya kira-kira 120,000 orang penduduk. Fokus utama Teluk Intan ini ialah Menara Condong Teluk Intan. Menara ini menjadi titik tumpu kepada bandar Teluk Intan kerana keunikan menara ini yang condong seperti Menara Pisa di Itali. Menara Condong Teluk Intan ini seolah-olah mempunyai 8 tingkat jika dilihat dari luar, tetapi ianya hanya mempunyai 3 tingkat sahaja yang dilengkapi dengan jam besar dan menara ini juga mengikuti seni bina menara-menara di China. Hal ini demikian kerana menara ini dibina oleh seorang arkitek yang bernama Leong Chun Chong atau Ah Chong dan menara ini setinggi 85 kaki dan mempunyai 110 anak tangga. Okey, nama saya Isyam bin Sahak. Saya kerja sebagai Majlis Perbandaran Teluk Intan. Saya kerja sini sebagai sambut tetamu lah, pelancong Menara Condong ni. Okey, saya start kerja di Menara Condong ni 2004. Bulan 4 2004 sampai sekarang dah jadi 17 tahun lah. Istimewanya Menara Condong ni salah satunya dalam Teluk Intan ni, dalam pekan ni ke Menara Condong lah. Dia penghujung masuk, kita kena keluar balik. Kalau orang daripada luar datang mesti nak singgah Menara Condong sebabnya dia unik. Salah satunya bangunan lama dah berumur 136 tahun. Masih kukuh. Macam orang datang kat sini lah, contoh macam saya kata okey, kamu dari mana? Daripada KL. Okey, kita jumpa dekat Teluk Intan, Menara Condong. Dia macam muncul tanda Teluk Intan mengatakan kita tunggu kat Menara Condong, orang dah tahu dah kat mana. Salah satunya. Lepas tu kalau pelancong datang sebab dia ada unitnya, tengok menara ni masih elok dan masih pertahankan dia punya sena bina dia. Itu salah satunya. Umur Menara Condong ni daripada 1885 sampai 2022, tahun depan 137 tahun. Sekarang ni 136 tahun. Okey, masuk 2022 nanti 136 tahun umur Menara Condong ni. Contohnya macam kayu kan. Contohlah kayu tiang-tiang ni. Dulu pokok dia mesti kita tanam dulu. Berapa tahun baru kita potong pokok tu. Macam kayu ni, kayu cengal kan, mestilah 100 tahun. Masuk ke Menara Condong ni jadi 200 lebih lah dia punya umur tiang kayu ni. Macam bata ni kita buat lah tahun 1885. Itu beza dia dengan kayu dengan bata. Okey, sejarah pembinaan menara ni dia ada tangki air. Salah satunya tangki air lah, sapat kawasan Teluk Intan ni. Lepas tu yang kedua dia punya jam. Jam dia dari 1885 dibina Menara Condong. Lepas tu 10 tahun tu baru menaik jam ke atas. Itu dia punya bangunan ni, sejarah dia untuk tangki air dengan jam sekali. Okey, sebabkan Condong, sebab dia tanah dia gambut. Dia belah sana kat tanah dia tanah biasa, belah sini anak sungai. Dia belah sini ada anak sungai satu. Lepas tu tanah dia gambut, tu yang jadi condong dia sekaki condong dia. Tenggelam tapak kaki dia. Itu dia sebab condong. Sebabkan tanah. Tanah gambut. Lepas tu dia punya laluan anak sungai daripada belah kanan ni. Condong ke kanan. Kalau kita dah masuk belah kiri, keluar belah kanan lah. Kekal dia senang je. Kita macam bangunan lama. Salah satunya kalau kita tutup, dia akan reput lah. Macam contohnya rumah lama. Kayu-kayu dia kalau kita biar dia tak ada orang masuk ke apa kan, dia akan reput. Macam ni kira bagi pelancong datang, kira seri kayu ni kira macam hidup lah. Itu sebab dia kena bagi orang masuk dan bagi pelancong-pelancong yang luar datang. Jam memang masih berfungsi, masih elok lagi, masih berjalan lagi. Umur jamnya 135 tahun. Jam namanya jam J.W. Benson daripada London. Masih berfungsi lagi sampai sekarang. Salah satunya tangki air kat atas. Lepas tu bawah dia ada lubang satu macam lubang kolam untuk balancekan bangunan ni. Bangunan ni tak akan pakai konkrit. Dia cuma buat lubang ni, dia susun batu daripada bawah sampai naik atas. Dia susun sampai atas. Yang keliling kayu ni semua letak atas kepala batu je. Bangunan ni style macam rumah dulu-dulu.
Kita nak buat rumah, kita kena korek tapak gajah dia kan. Kita korek tanah tu, kita susun bata bawah tu konkret dia. Style dia macam itu lah. Sebab bangunan dia tak pakai paku, dia cuma selak dia. Macam tiang tu semua letak atas kepala batu tu. Itu dia specialnya, dia boleh condong bangunan ni. Dia takkan tumbang. Kalau kuasa Tuhan tu kita tak tahulah dia nak tumbang, kita tak tahu dia tiup tumbang juga kan. Ini dia masih teguh lah, satu kaki condong dia. Bangunan ni bentuk pagoda, betul? Sebabnya kontraktor dia Cina. Kalau kontraktor dia Melayu, tak adalah buat bentuk macam pagoda ni. Contohnya, okey, salah satu jam dia. Okey, special jam Terintan ni satu je. Pada pukul 5 suku dia 2 kali bunyi. Okey, 5.30 4 kali bunyi. 5.45 dia kali 6 kali bunyi. Dia berbeza lah sebab nanti orang tahu. Okey, 4 kali bunyi, jadi 4.30. Okey, nak masuk pukul 6 kan, dia 8 kali bunyi. Lepas 8 kali bunyi lah, terus pukul 6. Tong sampai pukul 6 kali lah. Itu bezanya jam menara condong ni. Dia start 15 minit berbunyi. Itu dia mengatakan jam ni special sikit daripada jam dataran mereka. Mereka tu dia setengah jam. Tu dalam Malaysia ni jam tinggi ni lah. Salah satu nombor 1 kan. Dalam dunia nombor 2 lah. Itali 1, benda pisah. Macam Itali dia punya bata saja, betul? Dia punya bata. Macam kita punya menara condong ni special, dia ada kayu. Dia bata bentuk pagoda, tapi yang dekat luar dia ada kayu. Itu beza dia. Itali dia batu je, yang ini special dia kayu je. Itu istimewanya menara condong ni. Bahan-bahan yang dibina menara condong ni kan, okey, salah satu dia bata bakar daripada tanah liat. Okey, lepas itu dia punya bumbung tanah liat. Lepas itu dia punya temika tu daripada Cina. Lepas tu dia punya kayu daripada Malaysia. Okey, kayu ni daripada Malaysia, kayu cengal. Okey, macam batu tu, batu daripada India, batu bakar. Lepas tu yang temika tu dengan bumbung dia daripada Cina. Dia Cina, India, Melayu. 3 bangsa ada dia punya tempat-tempat yang macam kayu, batu tu. Itu dia punya bangunan menara condong ni. Menara condong asalnya tidaklah condong sebagaimana sekarang. Setelah 10 tahun menara ini dibina, iaitu pada tahun 1895, telah berlakunya banjir besar di Teluk Intan sehingga menara ini tenggelam. Banjir yang berlaku dengan bebanan air yang berat ini dipercayai punca menara ini mula condong ke arah barat. Hal ini juga kerana tanah yang lembut di sebelah barat bangunan tersebut juga menjadi salah satu punca menara ini condong. Terdapat juga beberapa tujuan atas pembinaan menara condong ini. Antaranya adalah untuk menyimpan air bagi penduduk tempatan pada musim kemarau. Hal ini untuk memastikan kemudahan pengurusan air British ditingkatkan. Selain itu, bekalan air sekiranya berlaku kebakaran. Dan akhir sekali dijadikan sebagai penjaga masa. Tangki air pula terletak di aras 3 yang dibuat daripada keluli setinggi 16 kaki. Tangki ini boleh memuat sejumlah 680 kaki padu air. Menara ini juga pernah digunakan oleh Lembaga Perancang Keluarga, Negara dan Persatuan Pengangkap Teluk Intan. Pada zaman Jepun 1942 hingga 1945, bangunan menara jam ini dijadikan menara kawalan untuk meninjau kedatangan musuh. Bangunan kayu ini yang digunakan sebagai bangunan ketenteraan oleh pihak Jepun telah menyebabkan kerosakan terutama pada bahagian atas. Kini, bangunan condong ini mendapat julukan menara condong kedua di dunia selepas menara Pisa di Itali. Menara ini tidak lagi digunakan dan hanya menjadi tarikan pelancong yang mengunjungi bandar Teluk Intan. Di bahagian bawahnya dihiasi dengan lanskap yang indah seperti pasu bunga, lantai marmar dan kerusi rehat untuk bersantai seisi keluarga. Bangunan purba ini mendapat julukan menara condong yang kedua di dunia selepas menara Pisa di Itali.